Kes dera kanak-kanak perempuan 11 tahun di Pulau Pinang. Pasangan suami isteri direman selama seminggu bermula hari ini setelah disyaki mendera anak mereka sehingga mendatangkan kecederaan serius di bahagian muka. Objektif kempen ini adalah untuk melahirkan masyarakat yang lebih prihatin dan untuk mengkaji apakah faktor berlakunya kekerapan penderaan fizikal kanak-kanak pada masa ini dengan target kepada setiap lapisan masyarakat. Justifikasi kempen ini adalah untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat tentang bahayanya penderaan terhadap kanak-kanak dan untuk mengetahui faktor-faktor utama serta kesan terjadinya penderaan terhadap kanak-kanak pada masa kini. Apa itu penderaan? Penderaan membawa maksud satu perbuatan zalim yang dilakukan kepada kanak-kanak atas tujuan mencederakan. Penderaan juga merupakan pencabulan atau pelanggaran yang serius terhadap hak kanak-kanak untuk berkembang dalam keadaan sehat dan bermaruah, yaitu penderaan fizikal, emosi, seksual, dan pengabaian. Statistik kes penderaan kanak-kanak. Pada tahun 2017, kes telah mencatatkan sebanyak 5.537 kes, manakala pada tahun 2018 telah meningkat sebanyak 6.724 kes, dan seterusnya pada tahun 2019 yaitu sebanyak 6.380 kes. Apakah faktor-faktor berlakunya penderaan terhadap kanak-kanak? Faktor yang pertama adalah masalah institusi keluarga. Penderaan dilakukan oleh ibu bapa yang menghadapi konflik kekeluargaan seperti hubungan rapuh antara suami isteri akibat campur tangan orang ketiga. Maka, tercetus pergaduhan dan berlaku perceraian. Faktor yang kedua adalah kesempitan hidup. Masalah kewangan dan kos sara hidup yang tinggi menyebabkan ibu bapa terpaksa keluar bekerja. Situasi ini akan mendorong ibu bapa untuk menyerahkan anak-anak mereka di bawah jagaan saudara terdekat. Faktor yang ketiga adalah kekurangan didikan agama di kalangan ibu bapa. Agama merupakan tunggak utama bagi sebuah institusi kekeluargaan. Namun begitu, terdapat segelintir ibu bapa yang tidak mempraktikkan ajaran agama tersebut. Ibu bapa yang bersikap sebegini boleh dianggap sebagai haruan makan anak dan sanggup mendera darah daging sendiri. Kesan-kesan penderaan terhadap kanak-kanak. Kesan yang pertama adalah menjejaskan keadaan fizikal kanak-kanak. Sebagai contoh, luka-luka akan wujud pada anggota badan seperti kepala, leher, kaki, tangan dan sebagainya. Kanak-kanak mungkin akan mempunyai kecacatan atau menyebabkan kematian jika didera dengan serius. Kesan yang kedua adalah menjejaskan mental dan emosi kanak-kanak. Contohnya, mangsa akan menjadi takut terhadap orang lain dan tidak dapat berkawan dengan orang lain kerana mangsa menghadapi trauma yang mendalam terhadap pendera pada masa lepasnya. Penjejasan kesihatan mental akan menyebabkan mangsa membunuh diri. Apakah yang anda boleh lakukan? Antara langkah-langkah untuk mengatasi penderaan kanak-kanak adalah masyarakat haruslah peka dengan keadaan sekeliling. Yang kedua, berhati-hati apabila memilih pengasuh atau penjaga anak-anak. Yang ketiga, meningkatkan keimanan dalam diri ibu bapa dan penjaga dalam menjaga kebajikan kanak-kanak. Rumusannya adalah sesungguhnya penderaan kanak-kanak merupakan perbuatan keras yang dilarang oleh agama. Hal ini demikian kerana dapat menjahanamkan aset penting negara dan memusnahkan keturunan kita. Hentikan penderaan kanak-kanak. Fikir sebelum bertindak. Marilah kita bersama-sama membantas penderaan terhadap kanak-kanak. Jangan musnahkan impian mereka. Anda mampu mengubahnya.